Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian tajwid kita siri yang kedua. Kalau yang siri pertama itu kita sudah bahaskan tentang pengenalan ilmu tajwid, apa hukum mempelajari ilmu tajwid dan sedikit adab-adab daripada kita membaca Al-Quran ataupun maratibul qiraatul Quran. Baik, seterusnya kita akan meneruskan ke bahagian yang tidak asing lagi daripada ilmu tajwid. Mungkin puan-puan dan tuan-tuan pernah belajar dah sebelum ni. Hukum nun mati, kita sebut dengan hukum nun mati. Jadi ini antara hukum yang pertama yang dipelajari di dalam ilmu tajwid. Hukum nun mati dan tanwin. Okey, nun mati, yang dimaksudkan dengan nun mati adalah nun yang tidak berbaris. Okey, dan tanwin pula dia berasalnya daripada nun juga. Kalau kita tengok sebutan dia tu sebutan nun kan, sebutan nun. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari nun mati dan juga tanwin. Bagi hukum nun mati dan tanwin, dia terdapat 4 hukum di dalamnya. Yang pertama dinamakan dengan izhar. Izhar halqi. Nanti kita bagi tahu cara bacaan huruf dia dan juga kenapa dinamakan dengan al-halqi. Yang kedua, hukum yang bernama idgham. Idgham ini terbahagi kepada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga hukumnya adalah iqlab. Iqlab hukum yang ketiga daripada hukum nun mati dan tanwin. Dan yang terakhir namanya ikhfa haqiqi. Baik, itu 4 hukum daripada hukum nun mati dan tanwin. InsyaAllah sebentar lagi saya akan bagi tahu cara mudah untuk kita mengenal hukum nun mati dan tanwin dan cara mudah untuk kita baca dia. Nak dengung ke, tak dengung ke, bagaimana kita nak dengung, bagaimana kita tak dengung kan. Jadi kita akan lihat sebentar lagi. Okey, sekarang terdapat hukum nun mati dan tanwin di sini. Pertama sekali dia ada perbahasan tentang takrif hukum nun mati. Nun mati ataupun sukun. Boleh kita katakan mati ataupun sukun. Adalah nun yang tidak berbaris di dalam tulisan. Jadi di dalam Rasam Osmani terdapat 2 bentuk nun yang begini. Nun yang di atas dia ada macam something gitu kan. Dan satu lagi nun yang kosong, di atas dia tak ada apa-apa. Kalau nun yang macam ni, dia ada macam sukun di atas. Itu penulisan lah, cara penulisan dia. Tapi cara ini memudahkan untuk orang yang dia tak belajar tajwid, dia tak tahu kan. Tapi dia boleh guna kaedah ini sahaja. Okey. Tetapi, okey, kita tengok di sini, nun itu tidak berbaris dalam tulisan, tetapi ia dibunyikan ketika di dalam bacaan. Baik, itu yang pertama dari segi nun mati. Yang kedua dari segi tanwin pula. Tanwin selari. Okey, kalau tanwin dalam Al-Quran untuk Rasam Osmani yang kita baca sekarang, terdapat 2 bentuk ataupun 2 jenis bentuk tanwin. Yang pertama, tanwin berbentuk begini, kita panggil dia tanwin selari. Yang kita dekatkan sikit. Okey, ini tanwin selari. Dia atas bawahnya sama. Itu kita panggil dia tanwin selari. Yang di sebelah sini adalah tanwin tidak selari. Okey, di sini tanwin selari, di sini tanwin tidak selari. Tanwin pada asalnya adalah nun tambahan yang telah dihilangkan pada tulisan tetapi dikekalkan di dalam bacaan. Okey, jadi dalam Al-Quran Rasam Osmani yang kita baca, kita boleh dapati nun ada 2 bentuk begini dan tanwin pula ada 2 bentuk begini. Okey, hukum nun mati dan tanwin terbahagi kepada 4 bahagian. Baik, kita lihat di sini saya nak bagi kaedah yang mudah. Jika puan-puan dan tuan-tuan melihat nun mati yang begini, nun mati, terdekatkan sikit lagi. Nun mati yang di atas dia macam ada bentuk gitu kan. Ada bentuk macam bulan sabit ke?
ataupun bentuk sukun tu kita namakan dengan sukun. Yang di sini adalah tidak dengung. Jumpa nun yang macam ni, tuan-tuan dan perempuan tidak perlu dengung. Tak perlu dengung. Yang kedua pula, nun di atas dia kosong. Kosong, tak ada apa-apa kan. Ini mestilah dengung. Mesti dengung. Okey? Jadi nun yang begini tak dengung, nun yang begini kena dengung. Baik, untuk tanwin pula, tanwin selari. Tanwin yang macam ni, yang pertama ni, tanwin ni tidak dengung. Tidak perlu dengung. Jadi kalau perempuan dan tuan-tuan melihat tanwin yang begini di dalam Quran yang kita baca Rasam Osmani sekarang ni, tak perlu dengung. Tidak selari. Kalau nampak tidak selari ni, mesti dengung. Mesti dengung. Itu pada asalnya. Nanti kita lihat huruf apa yang tidak perlu dengung kan. Huruf apa yang tidak perlu dengung dan huruf apa yang perlu dengung. Okey, sekarang kita lihat ke bahagian ataupun hukum-hukum yang terdapat di dalam hukum nun mati dan juga tanwin. Yang pertama kita sebutkan dengan izhar. Izhar halqi. Izhar halqi membawa maksud jelas dan terang. Jelas dan terang. Dia punya huruf ada 6 huruf di sini. Hamzah, ha, ain dan kha dan juga ghain. Ini huruf-huruf izhar halqi. Baik, sekarang kita masuk ke pembahagian terus di sebelah di sini. Izhar halqi. Izhar halqi apabila nun mati bertemu dengan tanwin. Jadi di sini kita boleh tengokkan dia punya bentuk nun mati. Nun mati dia berbentuk ada something di atas. Dia macam ada bentuk sukun gitu kan? Sukun. Dan tanwin dia pula tanwin yang tidak selari. Tanwin yang selari, atas bawah dia sama. Jadi kalau perempuan dan tuan-tuan melihat tanwin yang begini, nun mati yang begini di dalam Al-Quran, tidak perlu dengung. Jangan dengung dia. Cara bacaan dia pula adalah bagaimana? Dengan kita menjelaskan ataupun kita terangkan sebutan nun. Sebutan nun tu kita terangkan tanpa kita dengung. Tak perlu dengung. Okey? Tidak perlu dengung. Baik. Sekarang kita cuba tengok contoh di sini. Dia bagi contoh yang pertama, hamzah. Man amana. Man amana. Okey, nun di sini kita perlu zahirkan dia. Nun mati, di atas dia macam ada something gitu. Bertemu dengan hamzah. Okey, cuba perhatikan. Baik, sekarang kita cuba untuk baca sebutan kan. Cara bacaannya adalah dengan kita menzahirkan sebutan nun. Jadi nun di sini kita perlu zahirkan dia ataupun kita perlu jelaskan dia. Sebab itu hukum ini dinamakan dengan izhar. Dinamakan dengan izhar. Kenapa izhar? Izhar kalau bahasa Arab zahara membawa maksud jelas. Membawa maksud jelas dan terang. Apa yang dijelaskan dan apa yang diterangkan? Yang diterangkan ataupun yang kita jelaskan tu adalah sebutan nun. Jadi puan-puan dan tuan-tuan mestilah jelaskan sebutan nun di sini. Bacaannya bagaimana? Bacaannya man amana billah. Ini contoh bagi nun mati. Nun mati kalau dalam Al-Quran Rasam Osmani kita akan dapati nun di atas dia ada bentuk sabit macam tu kan, bentuk sukun. Itu kita panggil dia nun yang perlu ataupun yang tidak perlu dengung. Man amana. Dengar tak kita sebut nun di belakang? Man amana billah. Contoh untuk tanwin pula, Rasulun amin. Rasulun amin. Lun tanwin di sini. Kalau kita perhatikan tanwin dia berbentuk 69. Ini macam bentuk 69 gitulah. Tanwin dia selari, atas bawah dia sama. Jadi tidak perlu dengung. Baik, kita cuba tengok huruf yang kedua, ha. Wahum yanhaun. Ini kalau kita matikan dia lah. Wahum yanhaun. Yan. Kita jelaskan sebutan nun. Yanhaun. Okey. Contoh bagi tanwin, asihrun hadza. Kita bunyikan nun di sini. Asihrun hadza. Contoh bagi ain, min alaqatin. Nun dia pun sama, kita jelaskan. Min alaqatin yauma izin alaiha. Kita tak perlu dengung. Jadi ini huruf-huruf daripada huruf izhar.
Huruf yang seterusnya ha. Min hadidin. Jelaskan sebutan nun dan tidak perlu dengung. Fi ainin hamiatin. Huruf ghain. Min ghillin. Min, nampak kita sebut jelaskan nun. Min ghillin. Afuwan ghafura. Huruf kha yang terakhir. Min khairin. Kalimatin khabisatin. Gitu. Jadi ini kita panggil dia dengan izhar halqi. Huruf-huruf di sini adalah huruf izhar halqi kan? Huruf izhar. Taib, tadi kita sebut izhar. Izhar kita katakan izhar kerana bacaannya adalah dengan kita jelaskan sebutan nun. Sekarang kenapa dinamakan dengan halqi? Halqi kerana huruf-huruf yang kita sebut ni adalah huruf yang keluar daripada rengkung. Halqi bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu kita kata kerongkong. Rengkung kita tu lah. Jadi huruf-huruf ini keluarnya daripada rengkung kita. Jadi disebab tu dinamakan izhar halqi. Okey. Baik, kita terus ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua dinamakan dengan iqlab. Iqlab, apa maksud iqlab? Iqlab ni maksudnya ubah. Qalbun, contoh macam kita sebut hati kan, hati kita. Qalaba ni hati kan, hati. Qalbun tu maksudnya berubah. Jadi iqlab, ubah apa kepada apa. Kita tengok apabila nun mati, nun ataupun tanwin dia berbentuk tidak selari. Perasan tak? Tidak selari, atas bawah tak sama. Dan yang dhammatain berbentuk 99. Jadi kalau kita jumpa tanwin yang begini, kita mesti dengung. Bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf iqlab tu hanya satu saja, iaitu huruf ba. Maka suara, ini cara bacaan dia. Suara kita berubah menjadi huruf mim beserta dengan dengung 2 harakat. Di sini asalnya huruf ba, tapi kalau kita baca, kita nak dengung kan, tuan-tuan dan puan-puan mesti ubah dia menjadi huruf mim. Dari segi bacaan, dari segi tulisan dia tetap huruf ba, tapi dari segi bacaan kita kena rapatkan bibir kita, bibir beserta dengan dengung 2 harakat. Baik, kita cuba tengok di si bawah. Ba, huruf ba adalah huruf iqlab. Fa'ambatna fiha. Di sini kita perlu rapatkan bibir kita. Cara bacaan dia adalah dengan kita merapatkan bibir beserta dengan dengung 2 harakat. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dapati dia ada tanda khusus bagi dia. Tanda khususnya adalah mim yang ada ekor di bawah. Saya sebut ni mim berekor. Jadi dalam Al-Quran Rasam Osmani terdapat 2 bentuk mim. Mim yang pertama tak ada ekor, dia macam garis macam tu saja. Mim yang kedua ada ekor di bawah. Kalau mim yang begini kita baca dengan dengung. Fa'ambatna fiha. Kalau untuk tanwin pula, kiramim bararah. Okey. Di sini mim dia tiba-tiba duduk di bawah pula kan. Apa ada beza ke? Tiada beza di sini. Kedua-duanya adalah hukum iqlab. Bezanya cuma di sini nun mati, sini tanwin. Kalau nun mati dia sentiasa mim dia di atas nun. Kalau untuk tanwin, mim dia berada di bawah gitu. Mim dia ada di bawah mengikut baris. Kalau baris tanwin dia di bawah, mim juga di bawah. Okey, jadi untuk bacaan hukum iqlab, kita perlulah rapatkan bibir kita. Macam mana nak baca? Fa'ambatna fiha. Okey, rapatkan bibir. Asalnya huruf ba, tapi kita tukarkan kepada huruf mim. Sebab tu dinamakan dengan iqlab. Iqlab maksudnya berubah. Ubahkan sebutan mim, sebutan nun kepada sebutan mim. Jadi perlu rapatkan bibir dan beserta dengung 2 harakat. Fa'ambatna fiha. Sebab kita nak sebut huruf mim. Huruf mim keluarnya daripada bibir kita. Baik, jadi cukup sekadar itu untuk perkongsian kita bagi siri yang kedua ini. 2 hukum daripada hukum nun mati dan tanwin, iaitu izhar dan juga iqlab. Izhar halqi dan juga iqlab. InsyaAllah moga perkongsian kita kali ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga puan-puan dan tuan-tuan sekalian.
Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.